TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka, pastikan anda pakai itu, pastikan dia meliputi daripada atas hingga atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan pastikan anda juga kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun, bukan air saja ya. Dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan untuk hari ini, subjek yang sangat-sangat menarik iaitu sains tambahan, topik stoikiometri. Apa benda tu stoikiometri? Kalau anda nak tahu, pastikan anda tengoklah sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok pula profil cikgu pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Rosnizan. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai, salam sejahtera Sean. Okey, Cikgu sihat Cikgu? Sihat, alhamdulillah. Okey, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada yang menonton di rumah. Okey, saya Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Cikgu daripada Terengganu datang sini nak jumpa saya kan Cikgu? Ya betul. Dan juga kepada mereka yang ada di rumah lah untuk mengajar subjek kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan Cikgu, apa kata kita amalkan SOP? Di sini saya ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Saya pakaikan dulu Cikgu. Okey, saya dulu. Okey, dan Cikgu pun ke meja Cikgu, kita amalkan SOP ya. Okey. Cikgu, untuk subjek pada hari ini, sains tambahan, stoikiometri Cikgu. Apa yang menarik untuk subjek ni ataupun topik ni? Ya, bila kita dengar stoikiometri, nak sebut pun susah. Ya, Cikgu. Dia melibatkan daripada subjek kimia lah. Ya. Di mana dulu kita panggil dia konsep mol. Ya. Mungkin Syong pernah dengar konsep mol. Cikgu, pernah. And then konsep mol ni dalam tu dia ada pengiraan macam mana biasanya kalau kita nak kira berkait dengan atom. Ya. Susah sebab kita tak nampak atom-atom ni. Yelah. Yang kita nampak buah-buahan apa boleh kita timbang and then kita dapatkan jisim dia. Ya. Melalui tajuk ni kita boleh kira lah dia punya jisim, dia punya bilangan mol dia. And then daripada situ jisim, bilangan mol semua kita boleh create dia punya persamaan kimia. Okey. Nanti kita tengok lebih sikit lah nanti. Memang macam menarik kan Cikgu? Ya, insyaAllah. Apa kata kita tengok pula pandangan daripada murid kita yang akan ambil subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum, nama saya Farah Nur Ain binti Muhammad Usaini. Saya merupakan pelajar yang mengambil sains tambahan. Subjek ini tak semua sekolah ada dan tak semua orang pun tahu. Jadi ia membuatkan subjek ini unik. Subjek ini juga agak mencabar bagi saya. Tetapi jika belajar dengan guru yang betul dan fokus ketika guru mengajar, insya-Allah kita dapat jawab semua soalan dan mendapat keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nadira binti Jeffrey, pelajar SMK Kuala Selangor yang mengambil subjek sains tambahan. Bagi saya, subjek sains tambahan tidak semua sekolah ambil dan tidak semua orang tahu tentang sains tambahan. Sains tambahan ni tidaklah sukar dan tidaklah senang. Jika kita berusaha untuk memahaminya, kita akan cemerlang. Itulah dia pandangan daripada murid-murid kita yang akan mengambil subjek ini iaitu sains tambahan. Dan untuk hari ini Kak Ego, bukan kita berdua saja Kak Ego. Kita juga ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Itulah dia muka-muka kaca, jelita, cantik. Wah. Okey. So nanti saya akan sebutkan nama anda dan sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda semua, mereka adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading Batu Pahat Johor. Okey. Dan saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Nur Hasliana. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Nur Hasliana binti Hairul Nizam dari SMK Seri Gading. Terima kasih. Sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Dah makan ke? Dah? Dah. Makan tak ajar. Okey, tak apa. Kita bergerak ke murid yang seterusnya. Aizat, silakan Aizat. Salam sejahtera. Nama saya Haziq Aizat bin Muhammad Safi'i, juga daripada SMK Seri Gading Batu Pahat Johor.
Okey, terima kasih. Dan untuk ni saya nak uji anda ya. Apa maksud mol? Okey, tak adalah, saya tanya aja, okey. Tapi hari ni kita akan belajarlah berkaitan dengan mol dan juga berkaitan dengan stoikiometri. Okey, terima kasih Aizat. Yang seterusnya kita ada Akila. Salam sejahtera, saya Nur Arina Akila dari SMK Sri Gading. Oh, daripada sekolah sama ya? Oh, daripada sekolah sama. Okey, untuk subjek ni anda fasih tak untuk subjek ni? Ke ada apa-apa yang mungkin anda tak bagus sangat ke, yang clear sikit ke? Ataupun semua okey? Tidak terlalu mahir lah. Tapi okey lah. Tak apa, lepas hari ni anda akan mahir untuk subjek stoikiometri, kan Ego? Ya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Harith. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Taufik Arif bin Tadri dari kelas darjah sekolah SMK Sri Gading. Okey, Harith, sebenarnya saya nak tanya, anda pakai baju putih, macam Aizat tu pakai baju hijau. Apa bezanya ya? Guna deterjen yang berbeza ke macam mana? Yang Aizat tu pengawas perpustakaan. Saya ni biasa je, murid sekolah biasa. Oh, okey. Biasa tetapi berpisah. Alah, wow. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Farah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Zulaikha binti Zainal daripada SMK Sri Gading. Terima kasih. Dan anda pula berpakaian biru ya, pengawas ke? Betul. Oh, pengawas. Okey, kita kena jaga-jaga Ego. Ada pengawas kat sini. Tak boleh main-main. Okey, dan seterusnya kita ada Nur Azwaliza. Silakan. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Azwaliza binti Saleh daripada SMK Sri Gading. Okey, terima kasih. Dan saya nak tanya, adakah anda bersedia untuk mata pelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya sedia. Okey, macam nak sebut kita sebutkan sebagai stoikiometri, betul tak? Betul lah? Okey. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Azrul Nazmi Adlan, pelajar tingkatan 4 dari SMK Kuala Selangor. Tahun ini, saya berpeluang untuk mempelajari subjek sains tambahan. Bagi saya, subjek ini istimewa kerana menggabungkan 3 disiplin ilmu, iaitu bio, kimia dan fizik, disokong oleh guru yang berpengalaman. Kesukaran yang sering dihadapi oleh saya ialah apabila perlu menghafal dan memahami sesuatu formula. Namun, hal ini dapat diatasi jika saya fokus dan belajar bersungguh-sungguh. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Untuk topik ataupun untuk subjek sains tambahan stoikiometri. Tetapi sebelum kita mulakan, Ibu, sebenarnya saya nak tanya, jadual di hadapan ini, periodic table, yang ni sebenarnya digunakan untuk apa, Ibu? Yang tu dalam bahasa Inggeris lah, periodic table. Biasa pelajar dia belajar bahasa Melayu, jadual berkala unsur. Yang ni adalah daripada topik sebelum ni, di mana topik yang keempat ni adalah kesinambungan daripada topik sebelum ni lah. Di situ kalau Sean nampak dia ada huruf-huruf dia, yang tu adalah simbol bagi setiap unsur berkenaan. And then dia ada nombor-nombor dia, yang tu kita akan gunakan nantilah. Lepas tu. Jadi pelajar tak perlu hafal yang ni. Tak perlu hafal, memang diberikan nanti dalam setiap soalan nanti dia akan bagi setiap nombor berkenaan. Nasib baiklah sebab dia memang ada terlalu banyak, Ego. Macam saya tengok pun dah pening, Ego. Ada juga pelajar yang hafal pun ada. Ya ke? Sean nak hafal pun boleh, tak ada masalah. Okeylah, baiklah cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita pada hari ini. Okey, Sean. Saya teruskan dulu yang pertama. Okey, tajuk kita hari inilah stoikiometri. Okey, stoikiometri ni di mana dalam tajuk ni dia ada beberapa subtopik lah. Kalau kita tengok sini, pelajar pun tahu daripada buku teks lah. Di mana di sini kita akan belajar bagaimana nak dapatkan jisim atom relatif dan juga jisim molekul serta jisim formula relatif. Ada 3. Okey, yang kedua adalah konsep mol dan juga formula kimia serta konsep mol dalam persamaan kimia. Okey. Kita pergi yang pertama dulu. Okey, kalau Sean boleh tengok di sini. Di sini dia kata jisim buah ditimbang. So kita ada beberapa buah, kalau kita timbang kita dapat jisim dia. So bagaimana kalau kita nak dapatkan jisim bagi atom? Sebab macam cikgu sebutkan tadi, atom tu sebenarnya dia sangat kecil, kan? Tak nampak dengan mata kasar. Kita tak nampak dia. Cuma mungkin kita boleh nampak unsur dia, contohnya unsur logam, zinc, ferrum dan sebagainya, tetapi
bahagian dalam atom-atom dia tu kita tak boleh nak nampak. So dia ada cara calculation dia lah. Di mana sebelum tu kita tengok dia punya istilah dia di mana jisim kita namakan atom relatif nama dia. Ataupun singkatannya adalah JAR. Yang ni bagi atom sahaja. Okey, di mana jisim satu atom dibahagi dengan 1/12 darab dengan jisim satu atom karbon 12. Alamak cikgu, formula tu nampak macam susah sangat. Yang ni kena hafal ke cikgu? Yang ni tak perlu hafal. Oh, tak perlu? Ya. Setiap soalan nanti dia akan bagi di bawah tu. Okey. Di mana yang ni dia gunakan karbon 12 ni, yang ni dinamakan dia punya atom piawai. Atom piawai. Dia ada satu atom piawai, kita guna karbon 12. Ya. Okey. Okey. Yang kedua, bila kita guna atom yang biasa, tapi kalau molekul ni di mana dua atau lebih atom sama ada sama ataupun berbeza. Just tukar je lah dia punya atom dan juga molekul. Istilah je tukar, tapi dia punya formula dia sama. Sama je. Formula dia sama. Okey. Okey, yang kedua, apa yang dinamakan unit mol. Okey, unit mol digunakan untuk menyukat kuantiti bahan menggunakan karbon 12 yang saya kata tadilah. Karbon 12 sebagai piawai. Okey. Dia punya jisim atom relatif sama dengan jisim 1 mol bahan atom tersebut dan kita namakan dia adalah jisim molar. Di mana dalam soalan nanti dia akan beritahu jisim molar untuk atom A berapa nilainya. Yang itulah yang dia beritahu. So tak perlu hafal lah. Ya. Okey. Kalau nak hafal boleh, daripada jadual perkala tu ada nilai dia. Oh, ada ya? Ya betul. Okey. Okey. Bilangan mol. Yang ni dia punya formula dia. Okey, formula dia nak dapatkan bilangan mol N iaitu jisim atom tadi dibahagi dengan jisim molar. Simple je. Okey. Yang ni yang kita gunakan. Setiap apa pengiraan ni yang tu kita gunakan. Yang ni pun kena hafal ke ikut ataupun diberikan juga tidak perlu hafal. Tetapi kena tahu konsepnya sebabnya dia ada atas dan juga ada di bawah. Contoh saya bagi. Okey. Katakan kita nak bilangan mol. Maka jisim bahan kita bahagi dengan jisim molar. Yang ni lah. Jisim atom bahagi dengan jisim molar. Dia punya ni lah. Okey, katakan kita nak jisim bahan. Maka bilangan mol darab dengan jisim molar. Just kita change dia punya formula dia. Dia bagaikan matematik. Kalau kalau nak tukarkan di sebelah yang sama dengan tu dia akan jadi daripada bahagi jadi darab. Macam tu je lah Ego. Kita tukar gantilah tempat dia. Katakan kita nak cari jisim atom. Maka jisim molar ni kita naik atas. Kita bawakan ke sana lah. Jadi darab lah kan. Matematik asas sahaja. Kadang-kadang pelajar bila dengar matematik dia macam susah saja sebab melibatkan kimia. Satu lagi kimia dan juga matematik. Padahal bila kita tengok it's simple. Dan semua maklumat nanti akan diberikan dalam soalan Kak Ego. Okey, pelajar di sana di rumah boleh faham sikit. Okey, insya-Allah. Itulah dia. Boleh lebih lagi dah. Saya rasa yang paling penting kalau berkenaan dengan formula ni semua Ego, kalau kita faham bagaimana nak gunakan memang akan senang Ego. Ya betul. Saya bagi satu contoh di sini. Okey, hitung bilangan mol bagi 0.27 gram aluminium. Okey, JAR yang saya bagi tahu tadi tak perlu hafal, dibagi dalam ni. JAR dia AL tu adalah aluminium sama dengan 27. Just masukkan dalam nilai jisim atom dan juga jisim atom relatif jisim molar dia tadi. Dan kita dapatlah jawapan dia. Cukup mudah. Macam tu je? Macam tu je. Di mana kalau dalam exam, okey, yang ni dia punya formula dia bagi. Okey, mungkin formula dia tak bagi. Okey, yang ni sebabnya dalam buku teks lah, tapi kalau dalam soalan nanti kita akan bagi. Okey, yang ni bila digantikan dia akan dapat 1 point. Bila dapat jawapan dia dapat 1 point. Sekiranya dia tak bagi dia punya formula, maka akan tambah lagi 1, maka dia akan dapat 3 overall. Nampak simple tapi jawapannya tinggi. Katakan pelajar dia tak buat yang ni. Okey, tak masukkan nilai, terus dapat jawapan. Dia dapat 1 je lah. Maknanya langkah-langkah je kena tunjukkan lah. Ya betul. Okey. Yang kedua, tadi adalah jisim atom, sekarang ni jisim molekul relatif. Yang saya kata tadi dia ada 2 unsur yang berbeza ataupun unsur yang sama. Okey, cara nak kiranya. Okey, cara nak kiranya adalah A ni adalah bilangan dia. Kita darab dengan jisim atau relatif bagi A. Dan kita tambah untuk B nilainya dan darab dengan jisim atom relatif bagi B. Okey. Dia punya formula bilangan mol juga sama. Okey. Dan juga yang ni contoh. Okey. Hitung bilangan mol 2.8 gram
gas nitrogen N2. Okey, N2 sebab dia ada 2, dia dah beritahu N adalah 14. Okey? Sebab nombornya 2, maka 2 darab 14 akan jadi 28. Oh, begitu. Simple je. Tapi kalau pelajar ambil 14, salah lah. Yalah. 14 tu hanya untuk atom. Sekarang ni dia adalah molekul. Maknanya murid kena peka dengan simbol kena peka yang dengan nombor dia ni. Dengan unsurnya. Nombor yang ada. Okey, the next adalah yang ni adalah dinamakan pemalar Avogadro, di mana yang ni adalah nilai dia ni tetap 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, apa dia pemalar Avogadro ni? Yang ni kita nak kira dalam satu jisim ataupun bilangan mol tadi, berapa atom yang ada kat dalam. Yang tu yang susah kita nak dapat tu sebab kita tak nampak. Okey, so caranya kalau dia 1 mol bahan atom, maka dia mengandungi 6.02 sama dengan nilai sebab dia darab 1. Okey, kalau dia bagi molekul pun sama nilai, ion pun sama nilai. Okey, sebab yang pentingnya adalah untuk 1 mol. Okey, Syah? Bagaikan yang tu untuk cari bilangan atom tu, mol tu dia bagaikan macam istilah ataupun representasi untuk bilangan atom lah itu. Contoh katakan kita ada dalam satu balang, kita ada bola di dalam tu. Okey, katakan bola yang kecil-kecil tu kalau kita kira-kira ada 20 biji bola. Okey, contohnya bola tu dinamakan dalam satu bekas tu 1 mol. Maka berapa ada dalam tu? Maka 20 biji. Ibaratnya macam itulah. Macam tu lah. Dalam 1 mol tu berapa atom yang ada dalam tu. Okey, memang kita yang ada dalam talian semua faham ke? Penerangan cikgu? Dia basic je ni yang ni. Ada dia tak apa-apa soalan? Dia faham. Kita belum pergi pada soalan lagi. Belum lagi. Okey. Ya, semua okey ya? Okey, jom. Okey, yang ni contoh dia lah. Kita tengok simple je. Di mana kira bilangan atom bagi 2 mol. Maka just darab je. Darab 6.02 dapatlah 1.204 darab 10 kuasa 24. Okey, just darab je sebab kita dapat bilangan mol atom. Okey. Yang juga dia punya tu vice versa dia, maksudnya katakan bilangan mol darab dengan nombor Avogadro dia, kita dapat bilangan zarah. Tapi bila kita dapat bilangan zarah, maka kita bahagi, kita akan dapat bilangan mol. Okey. Dan seterusnya adalah formula kimia di mana pembentukan ion, di mana ion ada ion yang positif, ada ion yang negatif. Bila kita combinekan dia akan jadi satu sebatian, dinamakan formula kimia lah. Okey, di mana kita tengok sini kumpulan 1, 2, 13, kumpulan 16, 17 yang mana dapat ion positif dan juga ion negatif. Contoh formula kimianya K2O. Okey, apa dia K, apa dia O? KO tu adalah simbol unsur dia. Okey, manakala apa nombor 2 ni? Nombor 2 adalah atom di mana menunjukkan 2 atom kalium. Yang ni kepunyaan K lah. Nombor selepas dia. Kalau O ni berapa nilainya? 1 kita tak payah tulis lah. So nombor dia sentiasa dekat bawah, dia tak atas. Tak, dia tak atas. Dia subscript, dia bukannya superscript. Kalau superscript tu kuasa dalam matematik, kuasa. Maksudnya K kuasa 2 dia ada 2K lah. Tapi dalam kimia kuasanya duduk di bawah lah. Dia akan jadi subscript. Maksud ada 2K. Kita tak tulis lah KKO. Kita gabungkan K tu jadi 2, so K2. Oh, ya betul. Okey, so yang ni cara nak dapatkan dia punya ni lah. Kalau kedua-duanya satu positif, satu negatif, sejak kita darab silang, and then dia balance, maka dia dapatlah NaCl. Okey. Tetapi kalau cas dia berbeza, satu positif, satu negatif, maka kita kena darabkan supaya dia jadi balance. Bila kita tambah dua tu, dia akan jadi sifar lah. So dapatlah Li2O, di mana Li ni dia positif 1, yang ni adalah negatif 2. So nak dapatkan dia maka kena darab 2 lah. Yang ni positif 1 ni, dapatkan positif 2, yang ni maka dia akan jadi balance. Okey. Positif 2 dengan negatif 2. Okey, dan yang ni bila kita dapat jisim juga sama, kita nak dapatkan dia punya formula kimia. Bila dia bagi jisim, maka kita dapatkan bilangan mol, dah dapatkan nisbah, maka nisbah terkecil dia. Nisbah terkecil tu maksudnya dalam bentuk nombor bulat lah, 1, 1, maka formula kimia dia adalah PbO. Okey, itu sajalah untuk sebahagiannya topik berkenaan lah yang dia perlu belajar. Kita nak teruskan ke? Boleh teruskan, silakan. Contoh satu soalan ya. Okey, so contoh soalannya. Berapakah jisim molekul relatif bagi hidrogen sulfat?
Okey, ada student nak jawab? Ataupun Sean sendiri ke nak cuba? Itu je. Okey, siapa? Okey, boleh cuba? Jawapan yang saya dapat adalah B. Jawapan dia dapat adalah B, 98. Betul ke? Mungkin Agak-agak Syah. Harith boleh bacakan soalan dulu? Boleh nampak tak? Berapakah jisim molekul relatif hidrogen sulfat H2SO4? Jawapan dia adalah B. B. 98. Okey, bagaimana dia dapat 98? Macam mana Ego? Saya nak tanya. Okey, kita tengok sini. H2SO4. Okey, nilai H yang saya kata tadi, dia bagi nilai H dia 1, jisim antarelatif dia. S 32, O 16. H ada 2. Maka 2 darab 1. S ada 1 darab 32. Dan O ada 4 darab 16. So total semua dapat 98. Hanya Harith jawab dengan betul lah Ego? Ya betul. Oh betul, tepat sekali. Bijaklah Harith ni. Okey, B. Yang kedua, yang ni nampak macam susah sikit kan. Jadi kita nak buat dia punya formula dia. Okey, bila kita tengok sini, contoh saya baca soalan dia. Jadual kedua menunjukkan susunan elektron 281, 26. Apakah formula kimia bagi sebatian dia terbentuk? Yang ni dia punya arah dia tinggi sikit. Okey, ada siapa nak cuba? Okey, apa kata kita bagi masa kepada murid kita untuk dapatkan jawapannya. Fikir betul-betul, pastikan jawapan anda tak salah. Kita akan berikan masa kepada anda. Kita akan break seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azah, ibu kepada Nur Insyirah binti Muhammad Zamani, calon SPM tahun 2021 MRSM Tun Ghaffar Waba Justin Melaka. Kakak, ibu doakan kakak dipermudahkan segala urusan, dilapangkan dada dan diterangkan hati dalam menghadapi peperiksaan nanti. Semoga kakak berjaya dan cemerlang dunia akhirat dan cita-cita kakak akan tercapai. Saya juga mendoakan anak-anak di luar sana yang akan menghadapi SPM tahun 2021 supaya kuat dalam menghadapi ujian. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rosni Zan. Dan seperti dikatakan tadi, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa ikut SOP. Pastikan anda gunalah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer supaya tangan anda sentiasa bersih. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita. Sebelum kita rehat tadi, Cikgu ada tanya kepada murid kita untuk soalan yang kedua ni, ya Cikgu? Ya, formula kimia. Okey. Siapa yang dapat jawab soalan ini? Ataupun siapa yang nak cuba jawab? Okey, itu dia Hasliana. Silakan. Apakah formula kimia bagi sebatian yang terbentuk apabila X bertindak balas dengan Y? Saya jawab A. X. Maaf ya, boleh tak dekatkan mikrofon ke mulut anda sebab tak dengar sangatlah. Oh, sorry. Okey, sekarang okey. Silakan. Apakah formula kimia bagi sebatian yang terbentuk apabila X bertindak balas dengan Y? Saya jawab A. X2Y. Adakah itu jawapan utama anda? X2Y. Ya. Okey. Ya Cikgu. Okey, kita tengok macam mana dia dapat X2Y. Okey, yang pertamanya dia punya ni kita kena tengok dia punya data yang diberilah. Okey, katakan 281, so nilai 1 ni maka dia derma elektron, dia akan dapat X positif. Okey, yang kedua 26. Maka 26 ni daripada kumpulan 16 tadilah. Maka bila kumpulan 16 dia akan terima 2 elektron, maka dia punya tu dia akan jadi Y2 negatif. So bagaimana? X dengan Y ni dia punya charge dia berbeza. Ya betul. So nombor dia tak balance Yang ni 1 dan juga yang ni 2. That's why lah yang ni X kena darab dengan 2. That's why lah dia dapat jawapan X2Y. Wah, betul, tepat sekali. Dapatlah duit raya daripada cikgu. Okey, seterusnya Sean, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni, yang ni advance lagi lah soalannya. Okey, rajah 3 menunjukkan struktur atom bagi unsur P. Okey, dia tunjuklah unsur P ni, di mana di situ dia punya rahsia dia, kita kena tengok dia punya bilangan elektron dia. Okey, bilangan elektron kalau kita tengok situ 281. Maka bila 281,
sama ada dia derma ataupun dia terima lah. And then soalannya, unsur Q berada dalam kumpulan yang sama dengan unsur P. Dia tanya soalan unsur Q, dia tak tanya dalam unsur P, tetapi ada persamaan dia. Maka kedudukan dia sama dan juga cas dia automatiklah sama sebabnya dalam kumpulan yang sama. Baik. Unsur Q bertindak balas dengan klorin untuk menghasilkan garam. So, apakah formula kimia, dan dibagilah data di bawah ni. So dia banyak peringkat sikit lah. Peringkat tinggi lagi lah. Ada yang nak cuba? Apa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Apa tu? Aizat, silakan Aizat. Yang saya dapat jawapannya ialah B. Mungkin anda boleh baca soalan dulu ya? Apakah formula kimia bagi garam tersebut? Jawapannya B, QCl. BQCl. Tak apa, kita tengok dulu sama ada betul ataupun tidak. Sean nak jawab ke? Saya boleh cuba ya, tapi mungkin Aizat boleh terangkan bagaimana anda mendapat jawapan tersebut. Aizat, boleh? Boleh. Sebab kalau kita tengok unsur Q ni dia sama dengan unsur P. Maksudnya unsur Q ni dia membuang elektron. Bagi klorin pula dia kena terima elektron. Jadi bila kita darabkan atau samakan dia punya tu, dia akan dapat Q1Cl1. Betul ke cikgu? Satu tak payah tulis. Kita tengok. P positif. Maka Q berada dalam kumpulan yang sama. Q positif. Betul lah apa yang Aizat beritahu tadi. Sebab ada satu elektron kan yang pada penghujung. Dia bebaskan satu elektron sebab dia ada satu di luar dia tu. Yang kedua kita tengok pula kepada Cl. Di mana Cl daripada 17 ni jadi 287. 287 bila 7 ataupun kumpulan 17, maka dia perlu terima satu elektron. Dia akan jadi negatif. Satu kita tak tulis. So yang Aizat beritahu tadi, charge yang sama kita tak ada darab lah sebabnya positif 1, negatif 1. Maka 1 kita tak tulis. Maka jawapannya QCl. Tepat sekali Aizat. Perfect lah. Syabas dia punya untuk penerangan anda. dia tu. Memang bagus. Penerangan pun saya rasa betul lah Ibu. Cukuplah untuk soalan objektif sebab dah ada 3 peringkat yang berbeza lah. Daripada rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan juga konstruk-konstruk yang berbeza lah. Seterusnya kita pergi kepada soalan structure. Soalan struktur. Yang ni pun sama daripada rendah hingga ke tinggi lah. Sekumpulan murid telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas antara logam Y dengan gas oksigen. Formula kimia bagi oksida ni adalah YO. Di sini dia dah terangkan apa tindak balas dengan apa dan hasilnya apa. So di bawah ni adalah dia punya persamaan kimia. Soalan dia, seimbangkan persamaan kimia berikut dengan menulis angka-angka yang betul dalam petak di bawah. Syah nak cuba ke ataupun nak bagi pada student? Saya rasa kita beri peluang kepada murid kita yang ada dalam talian untuk belajar sebab saya tak pasti sangat. Boleh je. Siapa yang nak cuba ya? Itu dia. Arina. Akila. Silakan. Soalan 4A, seimbangkan persamaan kimia berikut dengan menulis angka-angka yang betul dalam petak di bawah. Jawapannya 2Y tambah O2 menjadi 2YO. Oh, ya ke? Macam mana anda dapat jawapan tu? Tak pastilah. Tak pasti. Agak je. Dapat agak-agak lah. Okey. Mungkin cikgu boleh terangkan itu. Nilai yang simpelnya adalah kalau kita tengok sini tak ada petak. So automatik dia adalah 1. Yang petak ni automatik dia nak jawapan dia. Bila kita tengok sini O-nya ada 2 sebab bila perkataan ayatnya contohnya seimbangkan, maka kita kena seimbangkan kiri dan juga kanan. Yang ni memang rata-rata sebab tu dia kata dia tak pasti tu kita tak lihat salahkan dia. Memang soalan ni rata-rata pelajar amat sukar untuk menjawab. Bukan dia nak kata soalan ni susah, tidak. Kadang-kadang dia confused. Yang tu saya kata tadi, matematik yang simple, kadang-kadang kita nak balance kiri dan juga kanan. Bagaimana rahsianya untuk dapat dengan lebih jelas? Mungkin dia dah belajar sebab yang ni tahun lepas punya
bab. Mungkin dia dah belajar, kadang-kadang ada ingat, ada lupa. Okey, rahsianya kita tengok yang pertama dulu, O2. O2 ni kita tak usik lagi. Okey, sebelah kanan kita nampak O ada berapa? 1. Maka kita letak dulu nombor 2 di depan. Okey, itu yang pertama. Kenapa kita start dengan belakang dulu? Cuma kita nak balancekan dulu satu atom atau molekul. Yang kedua, bila kita tak nombor 2, maka Y ni automatik akan jadi 2. Sebab bila nombor di depan, kepunyaan ke semua atom yang ada sebelah dia. Okey, yang tadi nombor di bawah. Nombor di bawah kepunyaan atom berkenaan sahaja. Itu dia punya tu dia. Okey. So, ada 2 Y. Di sini ada 1 Y. Maka kita letaklah 2 untuk balance dia. Tu rahsianya. Tepat kita buat sekali lah satu-satu. tekaan Akilah tu memang bagus lah. Kadang-kadang pelajar ni dia buat direct terus. Dia tak balance satu-satu, kadang-kadang dia letak je lah 2 paling minimum. So, kalau kita bacakan ini 2Y tambah so kita baca 2Y tambah O2 sama dengan yo-yo 2YO. Kan 2YO. Okey. 2YO. Baca tu kena baca dengan betul. Sean pun boleh belajarlah sikit-sikit lah. Lepas ni insya-Allah boleh terror lah. Seterusnya B. So kita tengok sini, yang ni adalah keputusan eksperimen di mana dia ada nilai jisim dia bagi radas dan bahan berkenaan. Contohnya jisim mangkuk pija dan juga penutup, nilai dia 28.332. Jisim mangkuk pija, penutup dan dia tambah sikit logam Y. Bila letak je logam Y dah tu, maka jisim dia akan jadi 30.772. And then bila dia bakar, maka dia akan dapat oksida Y. Logam Y lain, oksida Y itu selepas pembakaran. Dan ada jisim dia 32.2. So soalan yang pertama dia nak jisim logam Y, dan yang kedua jisim oksigen. Jisim oksigen. Oksigen ni adalah ni, oksida. Sebab lepas pembakaran tu dia terima oksigen lah. So kita nak dapatkan oksigen. Ada yang nak bagi jawapan? Siapa yang nak cuba jawab? Silap tak apa, kita belajar sama-sama. Siapa tu? Kita revisionnya. Silakan. Jawapannya. Berapakah jisim logam Y dan jisim oksigen? Bagi yang pertama, kita akan cari jisim logam Y. So, jawapannya 2.40 gram. 2.40 gram. Macam mana anda dapat jawapan tersebut? Kita buat 30.72 tolakkan dengan 28.32. Betul ke itu? Yang ni sebab sini bezanya adalah logam Y. So that's why dia ambil ni 30.72 tolak 28.32. So kita dapat 2.40 gram. Yang kedua. Bagi jisim oksigen pula, kita kena buat 32.32 tolakkan dengan 30.72 dapat jawapan 1.60 gram. Betul ke Sean? Sebab apa yang cikgu sebutkan tadi, yang oksida ni bermaksud dia menerima oksigen kan cikgu? Sebabkan itu apa yang dilakukan oleh murid kita yang baru jawab tu memang betul lah cikgu, saya rasa. Betul lah, sebab sini oksida Y. Jadi kita singkirkan Y sini, kita nak oksigen je. So kita kena tolak dengan yang ada logam Y. So dia dapat 32.32 tolak 30.72 1.60. Pengiraan ni dia akan guna seterusnya nanti. Kalau kita silap sini, maka yang akan seterusnya ni akan jadi silap lah. Alamak. Tetapi kadang-kadang kalau di sekolah tu kita akan ajar dia lah. Check semula dan juga tengok dia punya, kadang-kadang soalan tu dia ada yang berkait. Seterusnya ni yang saya kata berkait tadi, dan juga yang tak perlu nak hafal. Tak perlu hafal lah. So hitung bilangan mol logam Y. Dah bagi jawapan dah. Formula dia bilangan mol sama dengan jisim bagi jisim atau relatif, dan jisim atau relatif dia bagi sini 24. Sean tadi dah hafal dia punya formula. Boleh je nak jawab. Berapa boleh je bilangan mol? Boleh. Sebab dah diberikan ego, dan nilai Y pun dah diberikan. Y tadi berapa? 2.40. 2.40. Betul ego. Yang sudah tadi. So maknanya kita gantikanlah ego jisim dia dengan 2.40. Dan jisim atom relatif diberikan juga. Kita isikan je lah ego dalam formula tersebut ego. So berapa?
2.40 bahagi dengan 24. Ya, betul. Kita akan mendapat jawapan Kira congaknya dapat Okey, tak apa. Sifar perpuluhan 1 0.1 mol. Yes, correct. Itu dia. Bagus. Pandai congak kan? Ini kita belajar sama-sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada C1. Ya. Yang ni yang langkah-langkah keselamatan dia lah. Nyatakan satu langkah yang perlu diambil untuk mendapat ukuran yang tepat dalam eksperimen ini. Okey, ada yang nak jawab? Yang ni dimanakan untuklah langkah keselamatan dia lah. Okey, kita bagi peluang kepada Azwaliza lah sebab Harith tadi dah jawab. Kita bagi peluang kepada Azwaliza. Silakan. Nyatakan satu langkah yang perlu diambil untuk mendapat ukuran yang tepat dalam eksperimen ini. Okey, saya jawab buka dan tutup penutup sekali-sekala. Okey. Betul ke Ego? Syong agak-agak blur tu sebabnya dia eksperimen mungkin sebab saya tadi tengok nombor eksperimen dia guna satu mangkuk pijar namanya, lepas tu dia ada penutup dia. So yang dia cakap tadi tu betul lah. Salah satunya buka dan tutup penutup sekali-sekala. Sebab apa? Sebab bila kita buka, kita nak allow oksigen, nak benarkan oksigen masuk, dan kita tutup. Jangan buka je. Nanti dia punya tu wap semua keluar, nanti kita buka tutup lah. Itu dia langkah dia. Okey, yang kedua juga kita boleh buat pemanasan, penunjukan dan penimbangan dilakukan berulang kali. So kita ulang eksperimen lah untuk dapatkan data yang lebih tepat dan penimbangan dilakukan apabila mangkuk pijar dalam keadaan sejuk lah. Okey, bukannya terus daripada api kita ambil terus kita timbang. Dia tak itulah. Nanti dia punya nilai jisim dia tu nanti akan berbeza sedikit. Okey, nyatakan satu sebab bagi jawapan di 4A1. Dia bagi sebab dia ni. Apa dia sebab dia jawapan atas tu? Ada yang nak jawab? Mungkin Nur Azwaliza tu daripada jawapannya mungkin boleh berikan sebab kenapa anda memilih jawapan tersebut. Ya, sebab dia untuk pembakaran tu menjadi lengkap. Betul ke Ego? Betul lah. Betul. Betul. Untuk pembakaran menjadi lengkap ataupun untuk mendapatkan jisim yang lebih. Okey, ada tak sebab lain yang boleh jawab ya? Sebab yang ni je yang dia belajar. Okey. Harith dia. Untuk mendapatkan jisim yang lebih tepat. Dah ada jawapan itu dia. Okey, baguslah. Memang bagus anda semua. Okey. Okey, kita nak pergi seterusnya ke Syam? Cikgu, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita pergi kepada tapi sebelum cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Okey, boleh. Dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Puan Hasina binti Abasan, ibunda kepada Muhammad Ilham Muhammad Amri, calon SPM 2021 daripada Sekolah Menengah Bahasaan Seksyen 18 Shah Alam, mengucapkan supaya abang terus istiqamah dan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Buat semua rakan seperjuangan anak-anak saya, teruskan berusaha, tabah dan sabar dalam apa jua cabaran yang akan anda lalui. Semoga usaha akan mendapat ganjaran yang sebaiknya, insyaAllah. Terima kasih. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosnizan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita, Cikgu. Okey, boleh Sean. Apa kata kita teruskan kepada soalan esei lah. Yang boleh. Tadi dah selesai soalan structure. So kita tengok sikit kepada soalan esei. Beberapa soalan tu dia esei ni dia 20 markah. Okey, 20 markah dia daripada sama ada bahagian B ataupun bahagian C lah, ada dua bahagian. Okey, so kita tengok dulu soalan yang pertama. Peneutralan ialah tindak balas antara asid dan base. Contohnya, kupron 2 oksida dipanaskan dengan asid sulfurik dan menghasilkan kupron 2 sulfat dan air. So student dia tak perlu risau sebabnya dia bagi nama dan juga formula. Okey. So dia punya formula kimia ni just kita nak tengok student buat persamaan kimia lah. Okey, daripada formula kimia ni setiap ni daripada ayat dia ni dipanaskan dengan, bila dipanaskan dengan bermaksud dia akan bertindak balas. Betul. Dan hasilnya menghasilkan kupron 2 dan juga ada 2 lah hasil dia. Okey, di situ dia dah bagi sedikit hint lah untuk jawapan kalau ada soalan-soalan di bawahnya. Okey, soalan A1. Tulis persamaan kimia seimbang. Okey, dia ada perkataan sini. Seimbang bagi tindak balas tersebut 2 markah. Okey, ada yang nak jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba?
Okey, siapa nak cuba? Okey, itu dia. Farah. Silakan Farah. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas tersebut. Jawapannya CuO tambah H2SO4. Hasil tindak balas dia CuSO4 tambah H2O. Okey, kita tengok betul ke tak, sama ke tak. Okey. CuO tambah H2SO4, hasil dia nak panah lah. CuSO4 tambah H2O. Maknanya betul lah Ego. Di sini balance ke tidak? Agak-agaknya. Saya rasa kita kena kira satu-satu kan. Cu ada satu. Okey, kita kira sama. O ada satu, O ada sini 4, jadi 5. Sebelah kanan O4, O1, 5. Okey, balance. Okey, balance. Untuk H2 ada 2. Sebelah kanan pun ada 2. Okey, balance. Cu ada 1, sebelah kanan pun ada 1, dan S ada 1, sebelah kanan pun ada 1. So balance, tak perlu nak tambah nombor apa-apa depan. So dia kekal dengan nombor 1. Walaupun dia punya tu dia kata dia kekal nombor 1. Satu-satu tak perlu kita tambah apa. So bila dia bagi yang ni, maka dapatlah 2 markah. Full. Baguslah Farah. Okey, yang ni jawapan tepat sekali. Terima kasih. Okey, yang kedua, berdasarkan jawapan anda, nyatakan bahan tindak balas, hasil tindak balas dan nama garang. Yang ni kena hati-hati. Sebab nama bila garang dia sebut nama, maka kita nak nama penuh dia. Okey, yang ni dia punya formula kimia. Kadang pelajar dia confuse. Formula kimia, nama, bila dia nak sebut nama, automatik kita kena bagi nama. Okey, ada yang nak cuba? Mungkin, itu dia. Harith, silakan. Nama garam yang terhasil ialah brom 2 sulfat. Dua lagi jawapan atas ni. Bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Bahan tindak balas yang terhasil, bahan tindak balasnya ialah SCuO dan H2SO4. Okey, hasil? Hasil tindak balasnya CuSO4 dan H2O. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Bahan tindak balas adalah CuO ataupun H2SO4 atau dibagi dua-dua, tak ada masalah. Okey. Maksudnya sebelum anak panah ini adalah bahan tindak balas. Okey. Maknanya kita kena jawab dua-dua ke ataupun satu je? Salah satu, sebab tu saya buat double slash. Okey. Dia jawab dua-dua pun tak ada masalah. Dia jawab satu saja pun, mana-mana pun tak ada masalah. Okey. Dan selepas tindak balas merupakan hasil tindak balas. Okey, pun sama CuSO4 ataupun H2O. Dia bagi nama pun tak kisah. Yang ni saya bagi formulanya, kalau dia bagi nama, ambil nama penuh atas ni lah. Okey, yang tu tak kisah. Tetapi yang di bawah ni, yang dibagi nama tadi adalah cuprum 2 sulfat. Yang ni kena bagi nama. Dia tak boleh bagi formula kimia. Tapi kalau dia bagi nama cuprum 2 sulfat, CuSO4, okey lagi sebab ada nama depan. Yang penting tu kena ikut apa yang ditanya oleh soalan. Kalau dia bagi formula kimia saja, maka tersalah lah. Sebab kena stamp sini. Jadi kadang-kadang pelajar dia tersilap pemahaman soalan lah tu sendiri. Maknanya Harith jawab dengan betul, tepat sekali. Terima kasih Harith. Okey, seterusnya. Yang ni juga dibagi formula. Macam biasalah, formula tetap dibagi. Okey, GC atom relatif ialah bilangan mol sama dengan GC atom bagi GC atom relatif. Diberi GC atom relatif bagi cuprum 64, 32 bagi sulfur dan oksigen bagi 16. Apakah yang dimasukkan? Okey, sebelum dibagi calculation dulu bawah, ditanya dulu maksud bagi jisim atom relatif yang kita belajar sebelum tadi lah. Ada yang nak jawab? Boleh tak saya pilih? Itu je, baru je nak pilih ya. Hasliana, silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim atom relatif bagi suatu unsur? Jawapannya ialah jisim atom relatif ialah jisim satu atom unsur berbanding 1/12 jisim satu atom karbon 12. Okey, yang formula tadi. Formula tadi tu dia tukarkan kepada maksud dia lah. Okey, jisim atom relatif ialah jisim satu atom berbanding. Berbanding ni maksudnya dia bahagi. Yang tadi ada formula dia kan, bahagi 1/12 jisim satu atom karbon 12. Yang tu adalah maksud bagi jisim atom relatif. Okey, tepat dia tu. Baguslah Hasliana. Okey, seterusnya. Barulah kita pergi kepada pengiraan dia. Jisim molekul relatif bagi CuO. Dia punya jisim atom dia dah bagi atas tadi. Okey, berapa jawapannya? Siapa yang nak cuba jawab? Yang nak jawab? Itu dia. Aizat, silakan.
jisim molekul relatif bagi dua oksida CuO, jawapan dia adalah 80 mol. 80 mol. 80 mol. Bagaimana anda dapat jawapan tersebut? Ada pengiraan dia? Ada, kejap. Cara kira dia Cu sama dengan 64. Ya. So O adalah 16. Ya. 64 tambah 16 dapat 80 mol. Okey, 64 tambah 16 satu. Dia punya kaedah dia. So dapatlah satu markah di sini. Okey, dan jawapannya 80 mol. Kalau dia bagi 80 mol saja, dia dapat 1 poin je. Satu markah je daripada 2. Sebab tak tunjuk cara pengiraan kan tak tunjuk cara pengiraan. Formula tak letak pun tak kisah sebab formula dah ada kat atas. Dan kalau dia letak pun tak ada mengganggu apa-apalah. Okey, yang kedua, bilangan mol bagi kupron 2 oksida apabila 63 gram kupron 2 oksida digunakan dalam tindak balas peneutralan. Yang ni juga daripada atas. Okey. Daripada atas dia punya kesinambungan dia di mana dia punya ni dia nak kira bilangan mol. Okey, Sean nak cuba yang ni. Okey, saya boleh cubalah Ego. Boleh je. Okey, so bilangan mol, saya tulis kat sini Ego, bilangan mol kupron 2 oksida Ego. Ya, betul. Kupron 2 oksida. Yang 63 gram tu kalau mengikut formula Ego, bilangan mol tu adalah sama dengan jisim dia berapa? Jisim dia bahagi dengan jisim molekul relatif. So maknanya 63.0 gram bahagi dengan 80. Itulah jawapannya Ego. 63 bagi 80 betul lah. Apa yang Sean terangkan tu. Okey, 63 adalah jisimnya dan 80 adalah jisim molar dia. So kita bagi dapat 0.787. Pelajar senyum tengok Sean boleh jawab. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini. Okey, rumusannya kalau kita tengok apa yang tadi daripada soalan tu, contohnya kalau nak buat persamaan kimia, pastikan kita ambil betul-betul yang apa yang ada pada soalan lah. And then kita cantumkan dia, bagi dia cantik, and then kita kira macam saya ajar dia sebelah kiri berapa, sebelah kanan apa, maka kita dapat balance dia. Sebab kadang-kadang bila kita tak dapat balance berkenaan, bila kita nak kira bilangan mol, mungkin katakan bahan A kita kira guna banyak mana, apa hasilnya banyak mana akan dapat. Yang tu dia akan memberi efek efek yang besar. Dan yang kedua, yang tadilah pengiraannya satu-satu. Jangan kita tertinggal. Contoh di sini, kalau kita tinggal dia punya cara pengiraan dia, maka kita kehilangan markah. Walaupun satu markah, kadang-kadang dia membawa nilai yang besarlah untuk grade A, B, C dan sebagainya. Dan juga apabila kalau contoh kita salah kira kan, kalau walaupun nilai dia salah, kalau cara pengiraan kita tu betul, kalau langkah kita betul, masih boleh dapat markah walaupun nilai akhir dia mungkin salah kan. Kita tengok keadaan. Kadang kita tersilap letak nilai, and then contohnya kita tersilap di atas ni, di bawah ni pengiraan kita salah. And then bila kita nak guna di bawah ni, mungkin dia akan ambil atas dasar, dia ambil yang atas salah, bawah mungkin akan jadi kira betul lah. Cara dia tu, dia letak tu betul. Tapi jawapan dia salah lah. Kita kena betul-betul memastikan bahawa maklumat yang kita gunakan tu memang betul lah. Betul. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang berada dalam talian bersama kita pada hari ini, iaitu Harith, Hasliana, Azwaliza, Aizat, Arina dan juga Farah. Terima kasih kerana bersama kita. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya for Road to Success SPM 2021. Berjumpa lagi. Bye.